Betul ke? Itu kita kena tanya. Ya. Tuan punya badan laporan tadi iaitu Fina Nasrom. So kita nak tahu sekarang ni Fina, awak dah bersembang panjang lebar dengan Datuk Justin Lim kan. Tapi mungkin Fina boleh mulakan dulu dengan macam mana agaknya tercetusnya kabar angin mengenai status Datuk Justin ni bersama dengan Melaka United. Okey, Su, Adeline, kita sebenarnya benda ni macam skrip yang sama saban musim, perkara yang sama yang kita akan highlightkan. Masalah gaji Melaka United kalau tak ada tu jadi pelik. Jadi bila ada ni okey normal. Okey, alright. Dah jadi macam tu pula back kan? to business lah. Sebenarnya soalan sudah dia apa ya? Dia macam mana status Datuk Justin ni mula dipersoalkan? Ya. Okey, alright. Sebabnya mungkin ada sebenarnya perkara yang menjurus ke arah itu, di mana kemungkinan Datuk Justin akan menarik diri sebagai pemilik Melaka United. Dalam masa yang sama, kedengaran juga penaja utama kantin menarik diri daripada Melaka United. Jadi saya rasa perkara itu saling berkaitlah. Macam mana dia nak bawa pasukan kalau dia tak ada support yang cukup baik. Tetapi apa yang saya faham daripada interview tadi, satu perbincangan yang baik telah berlangsung dan mungkin dari situ ada kata sepakat ataupun keputusan ataupun garanti yang mungkin memberikan sedikit kelegaan kepada Datuk Justin dan sekaligus membuatkan dia berfikir dua kali adakah benar dia mahu meninggalkan Melaka United selepas apa yang beliau sendiri sudah pun lalui sebelum ini. Maksudnya di sini kita tahu begitu banyak Datuk Justin sendiri sebenarnya dah banyak langsaikan hutang-hutang sebelum ini ya. Jadi jika beliau meninggalkan pasukan dalam keadaan dia sudah pun berhabis, saya fikir itu adalah sesuatu yang merugikan. Satu investment yang tak ada pulangan. Investment yang tak ada pulangan. Tetapi menjadi persoalan juga sampai bila masalah kewangan ini akan menjadi barah dalam pasukan Melaka United dan sekaligus memberikan situasi yang tidak sihatlah sebenarnya dalam pasukan itu sendiri. Betul. Ya, betul. Tapi tadi kan macam laporan Fina juga. Betul Fina, masalah tunggakan gaji Melaka hanya 2 bulan pada ketika ini dan apakah cara terbaik untuk macam mengatasi lah masalah macam ni? Sebab Fina kata every season ada je cerita yang sama tapi kelab yang berbeza yang alami nasib ini. Ya, betul. Mungkin 2 bulan itu tidak dianggap sebagai tunggakan gaji yang teruk kerana perkara itu juga telah pun di-highlightkan dalam Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA sendiri. 2 bulan tidak dianggap sebagai tunggakan gaji. Jadi saya berharap sebenarnya Melaka United tidak mengambil ini sebagai kesempatan lah untuk melewat-lewatkan pembayaran gaji kerana kita tahu kita pun komitmen bulanan kita kalau kita hanya dapat separuh pun kita dah terasa peritnya. Ya, betul. Kan? Jadi kesusahan yang dilalui oleh pemain, jurulatih dan juga satu pasukan itu sendiri amatlah besar, amatlah perit sekiranya tunggakan gaji memakan bulan. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Macam mana diorang nak survive? Jadi saya mengharapkan garanti yang diberikan oleh Datuk Justin minggu ini pembayaran akan selesai. Saya mengharapkan perkara itu adalah benar dan memberikan kelegaan. Tetapi saya mengharapkan juga perkara itu tidak berulang lagi untuk bulan-bulan yang seterusnya. Sebab kita seolah kalau Melaka United ni seolah-olah masalah itu tidak putus. Bayar bulan depan tunggak, bayar tunggak, bayar tunggak. Jadi sampai bila perkara ini akan settle, sepatutnya hasil daripada perbincangan yang telah pun dijelaskan oleh Datuk Justin melibatkan penajaan and everything semua tu, mereka sudah pun capai satu kata sepakat sekurang-kurangnya avoid daripada masalah tunggakan gaji ni. Okey, apabila Fina cakap masalah ni berulang lagi dan lagi dan lagi, mungkin adakah ianya
ada dapat perhatian MFL ataupun mana-mana pihak yang mungkin mahu membantu, yang boleh memberikan bantuan? Okey, kita ada mendengar ya MFL mendahulukan wang sebanyak RM100,000 kepada Sarawak United. Mereka berhadapan dengan masalah gaji. Seperti yang saya difahamkan, itu adalah geran hak penyiaran yang sepatutnya diterimalah. Jadi sebenarnya itu adalah MFL mendahulukan duit untuk Sarawak United menyelesaikan masalah gaji yang sedang mereka alami ketika itu. Tetapi dalam isu Melaka United ini, perkara itu tidak berlaku kerana difahamkan, seperti mana yang saya sebutkan tadi, mereka telah melewati satu perbincangan yang mungkin akan memberikan garanti kepada MFL sendiri bahawa mereka mampu untuk menyelesaikan masalah itu tanpa bantuan daripada pihak MFL. Jadi jika benar, ia adalah perkara yang cukup baik, dan saya juga cuba mendapatkan merisiklah beberapa pihak, adakah ada wakil daripada pemain ataupun jurulatih yang telah membuat laporan kepada PFAM. Jawapannya adalah tiada. Saya sebenarnya impress. Kenapa tak ada? Kalau betul ada masalah gaji kan, sepatutnya pemain ataupun jurulatih perlu beranilah. Dan ini bukannya masalah sedikit ya, kerana kita sendiri banyak kedengaran perkara-perkara yang tidak elok berlaku. Bagaimana nak handle stres di atas padang satu hal, stres dekat luar padang, dalam rumah, nak settle komitmen, dan benda-benda itu mungkin akan menjurus ke arah sesuatu yang tidak baguslah. Kita sering mendengar stres akan membawa kepada satu keputusan bunuh diri. Depression, minta betul, simpang betul, benda tu, tetapi tidak mustahil mampu berlaku. Boleh membawa kepada perkara-perkara yang negatif lah. Betul. Tapi mungkinkah sebab mereka dah terbiasa dengan 2 bulan nanti settle lah, 2 bulan lagi nanti settle lah. So dia dah macam ada rentak tu. Terbiasa. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak sihat lah pada saya, kerana itu tidak normal. Kerana setiap kudrat yang kita keluarkan perlu dibayar setiap bulan. Betul. Seperti mana yang termaktub dalam kontrak dan everything lah. Jadi jangan jadikan ini sebagai perkara biasa ataupun sebagai tradisi ataupun benda yang tak apa. Ini akan memberikan orang lain naik lemak. Jadi kita tidak mahu perkara-perkara seperti itu berlakulah, dan sepatutnya pemain ataupun jurulatih ataupun mana-mana pihak yang terlibat tahu hak mereka dalam memastikan kudrat yang mereka berikan itu setimpal dengan apa yang mereka dapat. Mereka tidak perlu melalui perkara-perkara yang macam menyusahkan diri mereka, sedangkan mereka deserve better. Betul. And also benda-benda masalah gaji ni memang akan mengganggu prestasi mereka di atas padang, dan di liga, menjurus ke arah sesuatu yang tidak bagus seperti rasuah. Itu kita tak nak. Benda tu memang semua orang tahu. Dia akan membuka ruang untuk elemen-elemen negatif ini untuk masuk. Okey, jadi pihak-pihak yang bertanggungjawab, mungkin kita boleh mungkin nampak benda ni remeh bagi setengah orang, tetapi sebenarnya ia boleh menjurus kepada sesuatu yang lebih besar. Ya. So terima kasih Fina Nasrom. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi untuk isu lagi. Ada isu kita panggil Fina. Ada isu kita panggil Fina. Ada isu. Terima kasih Fina.